Untuk pembentangan anda sebenarnya ada beberapa perkara yang saya mahu anda ambil berat dan tolong fokus kepada perkara-perkara ini sebab perkara ini ialah perkara-perkara yang akan menjejaskan ataupun menyelamatkan markah anda ketika pembentangan. Okey, beza pembentangan anda pada semester ini dengan semester-semester dulu-dulu ialah pada semester ini pembentangan anda adalah secara online. Jadi secara online, walaupun secara online, ia tertakluk juga kepada beberapa kriteria yang mana anda kena follow kriteria ni untuk memastikan markah 10 markah. Walaupun nampak sikit 10 markah tapi kalau betul-betul nak skor 10 markah tu membawa makna yang amat besarlah kepada sebahagian daripada anda. Kalau semua sekali rasa bahawa anda mahu 10 markah tu direct 10 markah, jadi saya harap anda ambil kira dan ambil berat untuk beberapa perkara. Okey, pembentangan secara online ini yang pertama sekali ialah anda kena biasakan diri dengan aplikasi meeting online. Saya dah cakap untuk pembentangan online, um, kalau anda nak jadi host sendiri, anda boleh hantar link awal setengah jam sebelum pembentangan. Okey, kumpulan yang membentang. Tetapi sekiranya kalau dalam setengah jam, dalam 10 minit lagi nak start pembentangan, tak ada siapa-siapa hantar link, saya yang akan jadi host, saya akan buka link Zoom. Cuma bila kalau saya jadi host guna link Zoom, anda kena pandaikan diri menggunakan link Zoom. Macam mana nak share, okay, macam mana nak pastikan audio anda berbunyi ketika sharing, video berbunyi ketika sharing. Semua tu kena belajar lah. So in another word is that awak kena pastikan bahawa kemahiran yang pertama sekali ialah kemahiran membentang secara online. Kena tahu function-function. Kalau guna Zoom, apa function-function untuk present. Kalau guna online, Google Meet, apa fungsi-fungsi dalam Google Meet yang awak kena tekan untuk pembentangan. Dia lain sikit. Cuma bezanya ialah untuk Zoom, kita boleh record. Okay, saya boleh record secara terus sekarang ni. Sekarang saya tengah record. Nanti lepas habis secara automatik dia akan terus convert kepada bentuk file video. Okay. Tapi walau bagaimanapun saya harap kalau anda tak rekod, saya boleh rekod. Tak ada masalah, saya boleh rekod pembentangan anda dan saya akan upload dalam YouTube dan saya bagi link macam biasa. Okay, saya tak ada masalah dengan rekod. Tapi pembentangan kena pastikan bahawa ia berjalan dengan lancar. Okay, kita akan bincang tentang pembentangan hari ini. Cuba dengar betul-betul. Okay, sebelum saya mula untuk pembentangan. Ini adalah link untuk borang kehadiran kuliah anda hari ini. Okey, jadi tolong klik dekat link borang tersebut. Buka dulu dia punya window dan nanti bila di penghujung kelas baru awak tulis apa yang kita bincangkan hari ini dalam kelas ya. Okey, saya akan share screen. Kita tengok dulu apa yang ada dalam CG awak. Saya dah lama dah saya dah kongsi CG ni dengan awak. Jadi kita tengok di sini untuk pembentangan secara berkumpulan ya. Untuk pembentangan secara berkumpulan, semua nama dan juga tajuk telah diberikan kepada saya. Grup A, rencana dan wawancara. Grup B, surat panggilan mesyuarat dan minit mesyuarat. Grup C, berita dan laporan aktiviti program dan peristiwa. Grup D, teks ucapan dan kertas kerja. Okey, jadi awak dah bagi saya semua tajuk. Itu bermakna bahawa anda telah pun bersedia dan anda mungkin dah baca. Saya dah bagi anda rujukan buku teks dekat sini. Buku teks tingkatan 5 dulu. Saya tak nak ambil buku teks lain. Saya ambil buku teks yang awak dah pernah belajar. Maksudnya, semua orang dah pernah ada pengalaman untuk buka buku teks ini dan tahu yang sebenarnya anda dah pernah belajar subjek-subjek ni. Okey. Jadi ia merupakan satu perkara biasa yang perlu anda bentang. Walau bagaimanapun, ada beberapa perkara yang anda perlu ambil kira sebabnya anda bukan lagi di peringkat sekolah, anda adalah di peringkat diploma. Nak tak nak kena fokus kepada markah 10 yang akan kita dapat ketika pembentangan nanti. Okey. Okay, ini adalah
apa yang perlu diambil berat ketika membentang ya. Okay, yang pertama, slide PowerPoint adalah wajib. Okey, slide PowerPoint adalah wajib. Maksudnya kalau anda tidak ada slide PowerPoint, kemungkinan markah ditolak sebab untuk satu-satu pembentangan wajib ada slide. Saya nak anda biasakan diri ketika membentang, bukalah satu slide. Sebabnya PowerPoint membantu pembentang untuk ingat kepada isi-isi penting dan juga tidak tersasar daripada apa yang ingin disampaikan dalam pembentangan. Pembentangan tidak boleh terlalu meleret-leret. Ingat anda ada tempoh yang diberikan. Dan saya sangat-sangat tepat kepada masa. Kalau saya kata tidak melebihi 30 minit, maksudnya paling maksimum masa paling lama yang diberikan ialah 30 minit. Lepas 30 minit saya akan hentikan anda. Jadi kalau tanya saya berapa banyak puan pembentangan punya slide PowerPoint, saya tidak meletakkan berapa banyak tapi saya meletakkan berapa lama tempohnya. Tempohnya 30 minit. Awak nak ada 100 PowerPoint pun terpulang pada anda kalau rajin sangat. Okey, kalau dah tak malas sangat pun satu PowerPoint terpulang pada anda. Tetapi pastikan slide itu adalah slide yang membantu untuk orang yang mendengar atau menyaksikan pembentangan anda mendapat sesuatu. Sebabnya kita akan buat pembentangan itu secara mengajar dalam bentuk proses pengajaran dan pembelajaran. Anda akan menjadi pensyarah, yang lain akan ambil nota. Maksudnya slide PowerPoint anda adalah nota yang saya akan share dalam Google Classroom. Jadi semua kumpulan grup A sampai grup D dah siap PowerPoint sebelum membentang, mungkin dalam setengah jam sebelum tu sila PM kepada saya slide awak. Okey, PM kepada saya slide awak dan beritahu awak daripada grup mana. Okey, untuk grup yang membentang. Sebabnya memang ada markah untuk PowerPoint slide Kita nak tengok dari segi kemahiran anda menulis isi-isi yang akan dibentangkan. Slide PowerPoint bukan untuk dibaca, tetapi slide PowerPoint adalah untuk dirujuk. Jadi buatlah serengkas-ringkas nota. Kalau perlu buat dalam bentuk nota minda, buatlah dalam bentuk nota minda. Kalau perlu buat dalam bentuk jadual, buat dalam bentuk jadual. Okey, sebab kita nak bila pembentangan nanti, apa yang diperolehi oleh pihak yang mendengar ialah satu bentuk pengajaran dalam kelas. Okey? Jadi itu perkara penting, kena ada slide PowerPoint yang jelas, menarik dan mudah difahami. Setiap daripada kumpulan akan membentang dua tajuk. Jadi anda kena pastikan setiap tajuk ada isi pembentangan yang sesuai. Okey, yang ini saya guna untuk kumpulan berfikir ni. Okey, penerangan asas tajuk. Nanti saya betulkan. Okey. Jadi isi-isi pembentangan ni selalunya dia akan ada beberapa fokus dia lah. Yang pertama kena ada pengenalan tajuk. Contohnya grup A, anda pilih tajuk rencana dan wawancara. Jadi pengenalan kepada rencana dan wawancara secara basic. Mungkin ada kumpulan yang nak pilih lah. Dalam satu kumpulan tu ada berapa orang Ada 4 orang kan. Okay, kalau dalam satu kumpulan ada 4 atau 3 orang, jadi anda pilih giliran yang mana semua akan dapat tempoh pembentangan yang sama banyak. Kalau 3 orang, jadi 10 minit seorang. Kalau 4 orang, dalam 7 minit seorang. Okey, jadi dekat situ anda sebenarnya merancang untuk semua ahli mampu membentang dalam masa 30 minit. Okay. Pengenalan tajuk pilihan, anda kena kenalkan apakah itu wawancara, apakah itu rencana. Nak dapat mana? Anda boleh dapat dalam buku teks yang saya bagi dalam CG tu, anda boleh dapat daripada banyak sumber. Jangan sekadar baca satu sumber tapi baca pelbagai sumber. Okey. Kemudian
Penerangan asas tentang tajuk yang dipilih. Terangkan secara asas rencana itu bagaimana, wawancara itu bagaimana. Okey, fungsi. Yang sekali saya bagi format contoh. Format. Okey, yang ketiga fungsi tajuk yang dipilih. Apakah fungsi rencana? Apakah fungsi wawancara? Ingat kita kelas kemahiran menulis. Jadi awak fokus kepada fungsi penulisan rencana, fungsi penulisan wawancara. Bukan fungsi penggunaannya tetapi fungsi penulisannya. Ini kelas kemahiran menulis. Jadi kita kena faham bahawa setiap penulisan bukan kreatif yang awak bentang itu ada fungsi. Apa fungsi teks berita? Apa fungsi penulisan laporan aktiviti? Fungsi surat panggilan mesyuarat, fungsi minit mesyuarat, fungsi teks ucapan dan fungsi kertas kerja. Apa fungsinya? Okey, setiap daripada satunya mempunyai fungsi yang tersendiri. Kalau anda nak lebih banyak untuk perbincangan, cuba berikan perbezaan pula. Lepas habis bincang rencana, habis bincang wawancara, beritahu satu lagi tentang perbezaannya. Apa perbezaan fungsi rencana dan fungsi wawancara? Ada yang mengatakan bahawa fungsi penulisan rencana dan fungsi penulisan wawancara serupa. Ada yang kata lain. Lain macam mana? Serupa macam mana? Itu dari segi pembentangan anda. Pembentangan tahap tinggi, pembentangan tahap diploma. Saya nak tengok anda bukan membentang apa yang ada dalam buku teks tu. Buku teks tu sebagai rujukan. Jangan copy paste pula. Okey? Jadi bagikan beberapa perbincangan yang menunjukkan bahawa anda telah merujuk kepada banyak sumber. Yang terakhir ialah format tajuk yang dipilih. Apa format rencana, format wawancara dan format penulisan yang lain-lain tu? Apa formatnya? Iaitu anda boleh tunjuk dalam PowerPoint, mungkin anda ambil gambar, copy paste gambar, format daripada beberapa sumber. Jangan lupa letak sumber. Sekiranya perlu letak link dia tu. Letak link dia. Itu saya dah ajar awak dalam penulisan buku scrap. Buku scrap sudah ajar anda. Apa-apa yang anda copy paste daripada tempat lain, sila letakkan link. Itu saya dah ajar. Jadi, katakanlah anda copy daripada mana-mana sumber, gambar format rencana. Ambil gambar tu, crop letak situ, lepas tu copy link dia, letak kat bawah sebagai rujukan. Perlu ke format? Semua ada format. Jadi wajiblah ada format. Format pun bukan sekadar tunjuk. Anda membincangkan format itu secara terperinci. Namanya letak di sebelah kiri ke sebelah kanan, tanda tangan sebelah atas ke bawah ke, tarikh letak kanan ke kiri ke tengah ke. Okey, penggunaan kata-kata salutasi. Okey, contohnya tuan ke puan ke. Semua perkara itu perlu dibincangkan secara mendalam. Tapi pastikan bahawa kepatuhan anda mematuhi masa. Memang wajib patuh masa. Dan bahagikan masa itu secara seimbang. Kalau anda seorang membentang, tiada masalah. Anda seorang je yang orang kata goreng untuk 30 minit. Tapi sekarang ia secara berkumpulan. Bila berkumpulan, ketua memainkan peranan bahawa okey, kita nak bagi pembentangan tentang rencana dan wawancara. Jadi bila tengok-tengok rencana ni sikit je isi dia. Okey, saya seorang je lah bentang. Anda ada 3 orang. Okey, seorang bentang dalam masa 7 minit untuk rencana. Habis 7 minit berhenti. 7 minit yang kedua masuk wawancara. Seorang membentang untuk wawancara. Lepas tu habis 7 minit berhenti. Bagi member yang ketiga bincang tentang perbezaan rencana dan wawancara. Dari segi fungsi, dari segi format. Bijaklah kalau macam tu. Jadi anda bahagikan, jadi orang nampak bila anda bagi 2 tajuk, anda memberikan perbandingan di penghujung tajuk, orang yang ketiga tu dia akan bincang tentang perbandingan sahaja. Okey, perbandingan fungsinya macam ni. Perbandingan formatnya macam ni. Satu-satu dia beritahu dalam masa 7 minit. Cukup 28 minit. 7 kali 3 baru 7 kali 3 baru 21 minit kan? 21 minit. Mungkin seorang 8 kali 3 8 dalam 24. Okey. 9 kali 3 27. Okey, 9 minit seorang lah. 9 minit seorang. Jadi 27 minit. So, bila bahagi-bahagi masa macam tu, semua akan dapat markah. Apa yang berlaku ialah bila anda melepasi masa yang anda dah peruntukkan untuk seorang membentang. Member ni dah tunggu dah. Okey, lepas 9 minit dia tunggu dah. Tapi tengok awak lepas 9 minit tu wagi lagi.
Member kedua pun ambil 9 minit tapi terlepas juga, terlajak juga. Awak anggap apa orang ketiga akan dapat? Kalau dah seorang tu 15 minit, 15 minit orang ketiga, orang keempat tak boleh bentang lah. Kosong lah. Saya akan bagi kosong. Tapi saya bagi kosong sebab mereka tidak membentang. Siapa yang menyebabkan mereka tidak membentang? Pembentang pertama dan pembentang kedua. Jadi anda kena betul-betul rancang untuk masa anda dengan cara rehearsal. Mungkin dah siap dah PowerPoint anda hari ni. Malam ni buat meeting dengan siapa-siapa dalam grup tu. Okey, malam ni kita jumpa dalam Zoom. Kita adjust. Kita tengok boleh tak kita present dengan bagus. Ada tak masalah teknikal? Kalau anda tunggu pada hari pembentangan, percayalah macam-macam masalah teknikal akan berlaku. PowerPoint hang lah. Tak boleh nak masuk video share lah. Macam-macam masalah. 30 minit bila saya cakap mula, saya akan senyap. Ikutlah awak nak kelang kabut ke, masalah apa ke, saya senyap je. Saya akan menjadi a silent listener untuk 30 minit. 30 minit tu awak senyap, 30 minit semua senyap-senyap lah. Lepas 30 minit baru saya akan bunyi, saya akan cakap, okey masa dah habis. Saya akan bagi sedikit ulasan terhadap pembentangan anda ataupun kita proceed dengan pembentangan yang kedua. Jadi semua kena bersedialah. Tak kata pembentangan hanya satu pembentangan sehari, tak Kita mungkin akan ada 2 pembentangan sehari atau 3 pembentangan sehari bergantung kepada masa pembentang yang dah bentang. Kalau dia bentang maksimum 30 minit, maksudnya kita ada satu lagi pembentangan nombor 2 yang boleh kita buat kalau kita bermula tepat pukul 10 pagi. Yang menjadi masalah bila bermula tepat pukul 10 pagi, masalah teknikal ni lah, member tak masuk lagi lah, tak online lah. Dah tahu nak bentang pukul 10, masuklah seawal pukul 9.45 atau 9.50. Masuklah awal. Ini sebenarnya salah satu di antara sifat-sifat orang Islam yang digalakkan dalam Islam ya, tolong patuhi masa. Duk baca wal asri baca, tapi kita sendiri pun dengan masa langsung tak patuhi. Baik orang Cina. Okey, bukan saya nak naikkan orang Cina tetapi orang Cina, zaman saya dekat UKM dulu, pelajar-pelajar Cina dalam kelas, saya satu kelas ada Cina, ada Melayu. Budak Cina penuh dalam dewan untuk kelas. Saya selalu mari awal sebab saya jenis pangcul, bapa saya tentera. Jadi saya dah biasa pangcul. Saya tengok memang Chinese akan mengisi ruang kuliah dahulu. Lepas tu, lepas kelas start 5 minit, 10 minit, kadang-kadang setengah jam, barulah budak Melayu masuk. Sorang masuk. Okay. Kita pun tak tahu kenapa sikap Melayu macam ni. Dok baca wal asri suku sembah dok wal asri. Tahu ke dok masuk wal asri? Faham ke tidak? Tu kadang-kadang kita jadi pelik. Kenapa tak patuhi masa? Kelas pukul 10, datanglah awal sikit. Melainkan awak ada beberapa masalah. Contohnya mungkin nak online tadi, sebelum online tadi sakit perut, pergilah tandas dulu. Okey, ni tak baru pukul 10, tengok pukul 10 tepat-tepat baru nak masuk. Waktu itulah bermasalah. Coverage tak ada, internet tak ada, dah tahu kelas pukul 10, pukul 9.50 tu try lah masuk. Barulah kita nampak ada masalah ke tak masalah. Okey, jadi cuba latih diri anda untuk menjadi Muslim yang lebih baik. Jadi pembentangan ini sebenarnya adalah salah satu kemahiran untuk anda tunjuk bahawa anda mematuhi masa. Masa 30 minit kita patuhi. Anda seorang yang adil. Awak menunjuk keadilan awak, semua ahli akan dapat membentang. Anda tak fikirkan diri sendiri. Anda tahu bahawa markah individu kan? Jadi kalau anda bersifat selfish, bersifat tamak, okey, ikutlah orang belakang tak bentang, ikut dia lah pada muka. Saya penting markah saya. Memanglah awak akan dapat markah awak. Orang lain tak akan dapat markah. Member awak boleh dapat serendah kosong markah untuk pembentangan. Di situ kita diajar pula untuk berbelas kasihan. Sifat-sifat orang Muslim tu, semua tu. Jadi tolong. Dan pembentangan ini, cubalah rehearsal bagi yang terbaik. Dalam Islam pun kita diajar nak bagi apa-apa ke orang, bagi benda yang terbaik. Jangan bagi yang koksir, jangan bagi benda yang tak sedap. Bila benda makan tak sedap, lepas tu masak tak sedap, nak bagi dekat jiran. Sepatutnya benda yang paling sedap kita bagi kat jiran. Itu yang Islam ajar, bagi benda yang terbaik. Nak bagi second hand kat orang pun cari baju yang second hand yang cantik untuk bagi kat orang. Ni tak baju dah koyak rambak baru nak bagi kat orang. Oh dia orang miskin tak apa pakai koyak rambak pun. So sifat-sifat tu sebenarnya ada dalam sifat pembentangan anda. Okay. Jadi
Itu adalah wajib untuk anda tahu. Jadi pembentangan secara online akan lebih mencabar sebab anda kena betul-betul tahu fungsinya. Okey. Untuk pembentangan hanya seorang sahaja akan jadi host untuk alih-alih menukar slide PowerPoint. Seorang sahaja. Jadi contohnya dalam satu grup dalam satu grup tu contohnya ada 4 orang. Jadi anda cuma appoint ataupun lantik seorang sahaja yang tolong share PowerPoint. Dia akan share PowerPoint dan dia akan menukar PowerPoint untuk pembentangan. Kalau guna Google Meeting, kalau guna Google Meet, ketika anda present PowerPoint, video tak keluar kita hanya boleh nampak PowerPoint slide sahaja. Itu Google Meet. Kalau guna Zoom macam ni anda boleh nampak muka saya. Okey? Setiap kali saya tak pasti boleh tukar tak? Okey, tak boleh tukar. Okey, kalau kata nak present guna PowerPoint slideshow untuk 4 orang kan, boleh keluarlah kat sini muka awak 4 orang. Bila awak present, tapi bila awak present tu pastikan slide awak tu duduk belah sini je. Supaya bila awak present untuk guna Zoom, 4 orang ni boleh nampak video. Video wajib buka ketika presentation. Jadi kalau rumah bermasalah dengan internet, tolong cari dahulu internet yang cantik untuk pergi ke sana dan duduk situ untuk pembentangan sahaja. Biar nampak muka tu. Bila kata buka video, maksudnya anda kena berpakaian sopan. Kalau muslimat pakai baju macam nak pergi kuliah. Mungkin saya tak nampak baju anda, nampak tudung, wajiblah pakai tudung. Okey? Muka tu janganlah muka macam baru bangun pagi. Okey, baru bangun tidur. Tak, riaskan sikit muka tu. Sebab orang nampak, saya pun nak tengok muka awak. Untuk lelaki wajib memakai seperti mana pergi kuliah. Pakai baju kemeja atau baju t-shirt berkollar. Pakai kopiah. Okey, ada yang jenis pakai serban, pakailah serban. Okey, ikutlah asalkan seolah-olah anda ke kuliah. Itu pakaian-pakaian anda yang wajib anda pakai ketika membentang. Ini dinamakan orang kata formality ketika pembentangan. Kalau awak pun ketika belajar, awak tengok ustazah awak ke, ustaz ke ataupun Madam Siti ke bila mengajar awak, muka tak siap. Kan? Pakai tudung pun pakai batik je. Tutup kepala. Okey? Tak bolehlah. Kita nak semuanya secara formal. Sebab anda dinilai ketika membentang. Dari segi ilmu anda, dari segi personality anda. Itu adalah ciri-ciri seorang pembentang. Dia tidak hanya ilmu dia, tapi personality juga dipandang sebagai sesuatu yang mampu memberikan markah tambahan kepada pembentang. Okey, jadi saya menggalakkan guna Zoom. Sebab bila guna Zoom, awak boleh bentang sambil buka ni. Video 4 orang akan keluar kat sini. Okay, macam mana nak buka video, awak buka lah video. Lepas tu pin. Dekat sini kan saya nak tunjuk kalau awak nak tunjuk video awak pin pin. Jadi bila pin, maksudnya boleh nampak muka awak kat sini. Kalau awak buka besar ni. Tapi kalau tak nak, seorang-seorang boleh kecilkan macam ni. Nak buka besar macam ni. Okay, saya ajar satu-satu ni. Kalau sesiapa nak guna Zoom. Tapi saya galakkan guna Zoom sebab bila Zoom kita boleh record. Okey. Bukan kita, saya boleh record. Okey. Jadi cuba belajar guna Zoom lepas habis kelas ni. Okey kita jumpa pukul 2 nanti, kita try guna Zoom, kita try present. Present lah. Adjust masa. Pastikan semua boleh bercakap. Adjust Zoom awak supaya semua boleh keluar muka kat sini. 4 orang. Comel-comel. Aku tubik 4 orang sini. Okey, muka Madam Siti sekali, kau sekali. Saya memang akan buka video sepanjang masa. Passion saya. Even saya punya kelas PhD pun saya buka video. Ikutlah orang lain tak nak buka video pun, saya buka je video saya. Sebabnya apa? Sebabnya pensyarah kadang-kadang nak tengok muka kita. Okey. Jadi itu perkara-perkara yang wajiblah untuk pembentangan secara online. Ya. Seorang je yang main slide ni, saya tak nak bila pembentang pertama dia punya slide. Pembentang kedua share slide dia. Pembentang ketiga share slide dia. Saya memang tak berbunyi kalau awak buat macam tu, tapi benda tu jadi remeh lah. Anda menghabiskan masa dan anda sebenarnya mengambil masa dalam 1 minit hanya untuk membuka slide yang baru.
berbanding dengan hanya seorang sahaja. Tak apa, bila awak dah habis slide ni awak cakap next. Jadi member awak tekanlah next. Awak sebut next, 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 next. Jadi member tu akan tekan next, 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 next. Member yang tolong pegang PowerPoint pun wajib untuk membentang. Bukan kata bila dia handle PowerPoint dia tak bentang. Tak, dia kena bentang juga. Okey? Sebab kalau dia tak bentang, dia tak ada markah. Markah adalah secara individu. Dia bergantung pula walaupun semua orang dapat peluang untuk membentang, tetapi ia bergantung pula kepada pembentangan anda. Adakah isi mencukupi, adakah credibility anda, personality anda itu sangat menunjukkan bahawa anda betul-betul faham tajuk yang anda bentang. Bunyi senang surat panggilan mesyuarat dan minit mesyuarat, bunyi senang. Tetapi untuk membentangnya anda kena pergi sedalam-dalamnya. Tentang fungsi, tentang format. Pergi sedalam-dalamnya. Sebabnya anda seolah-olah mengajar. Dalam masa yang sama anda memberikan perbezaan di antara kedua-dua tajuk. Anda menambah isi dalam tu. Okey. Ada juga boleh juga anda mengutarakan. Ini antara isi-isi yang boleh beri markah bonus ni. Anda boleh mengutarakan kenapa berlakunya perbezaan format dalam penulisan bukan kreatif. Okey, contohnya format surat panggilan mesyuarat dan minit mesyuarat ni. Kias lain dengan surat panggilan mesyuarat dan minit mesyuarat di organisasi lain lain yang kias punya format dengan format tempat lain. Jadi kenapa berlaku perbezaan dari segi format ni dari satu organisasi ke organisasi lain? Itu boleh juga menjadi salah satu isi tambahan kalau anda nak bentang. Saya suka nak tahu kenapa ada perbezaan. Kenapa satu Malaysia tak guna format yang sama? Okey, kalau kementerian ni lain daripada SUK. SUK lain daripada Jabatan Kebudayaan. Okey, contohnya lah. Contoh ya. Tapi anda tunjuk bukti-buktinya. Betul ke lain? Tunjuk buktinya. Okey, jadi itu perkara-perkara yang wajib untuk anda ambil kira ketika anda membentang secara online. Okey. Benda satu lagi yang saya nak pesan, tolong jangan buat bila saya pesan. Jangan guna bahasa dialek. Tolong jangan guna bahasa dialek. Maksud saya jangan guna bahasa Kelantan, jangan guna bahasa Terengganu, Kedah, Perak, Penang, Sarawak ke bahasa Sabah, jangan. Saya tahu itu adalah bahasa dialek anda. Orang Kelantan tak suruh gunalah bahasa Kelantan. Kita adalah pembentangan secara rasmi. Kita tak tahu bahawa ada di kalangan kawan-kawan kita yang tak faham bahasa Kelantan. Awak nak pergi belasah bahasa Kelantan untuk 10 minit, mana mereka faham? Mereka pun nak belajar. Okey, ini yang berlaku sebelum ni dekat presentation pelajar saya sebelum ni. Ada di antara mereka yang present untuk 10 minit dia bercakap atau 9 minit dia bercakap tu daripada mula sampai akhir bahasa Kelantan. Contohnya lah. Hari ni kita nak betul pasal surat panggilan mesyuarat. Surat panggilan mesyuarat ni yang gini. Dia tak serupa dengan surat rasmi. Surat tak rasmi. Dia surat rasmi semua sengotinya ada format, dia ada garis, dia ada tarikh, dia ada tanda tangan. Allah. Saya pun nak bising waktu awak bentang, saya tak gamak, takut mengambil masa anda. Jadi dekat situ markah dari segi bahasa, penggunaan bahasa anda tu rendahlah. Bila saya tanya di penghujung, saya kata kenapa tak guna bahasa Melayu? Kita tak boleh guna bahasa Melayu, puan. Bukan gapo, bunyi bahasa Melayu kita tak tubik bahasa Melayu. Dia tubik bahasa Kelantan juga. Saya kata, pelik tu pelik. Saya tanya, awak ni Islam ke? Muslim lah madam. Juga saya kata, kalau orang Islam, saya percaya bila awak solat, awak akan membaca Al-Fatihah dan surah-surah lazim serta semua ayat-ayat dalam Al-Quran tu, semua dalam bahasa Arab. Awak guna ke slang Kelantan awak bila awak baca Al-Fatihah? Ada ke orang baca Al-Fatihah dengan slang Kelantan? Tak sah semaya awak kalau awak baca dalam solat menggunakan bahasa dialek awak. Tak sah. Awak tanyalah mana-mana ustaz. Kalau awak baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Okey. Dengan pun tukar pun boleh datang ke tak sah tu. Ayatnya dalil semaya awak boleh menggunakan lidah awak untuk sebut ayat-ayat Arab awak tu dengan baik. Kenapa boleh bahasa Melayu tak sebut dengan baik?
Sedangkan lidah tu Tuhan buat sangat fleksibel. Kita boleh menyebut bahasa Arab dengan baik ketika membaca Al-Quran, ketika solat untuk pastikan solat kita sah. Tapi kenapa tak boleh nak kecek bahasa Melayu secara standard? Peliklah pelik. Sedangkan bahasa Melayu lagi senang. Apa yang dieja itu yang disebut dalam bahasa Melayu. Dia beza dengan bahasa Inggeris. B-U-B-U, K-U-K. Kita sebut senang, buku. Mari mana pula yang susah nak sebut? Kan? B-U-B-L-A-N, bulan. Apa jadi bule? B-U-B-L-A-N, bule. Pelik tu, B-U-B-L-A-N jadi bule. Maksudnya, bukannya tak boleh. Istilahnya tak nak. Tak nak mencuba. Jadi untuk masa perbentangan 30 minit, tak lama 30 minit, buang kejap dialek awak tu, letak tepi, gunakan bahasa Melayu standard. Kalau takut terguna bahasa Kelantan, tulis teks. Tulis teks awak tu. Awak bentang tu 9 minit je pun tak panjang. Tulis teks awak tu, awak boleh bentang dan tengok teks awak tu untuk membantu awak sebut perkataan. Pengenalan tajuk pilihan, penerangan asas tajuk yang dipilih, fungsi tajuk yang dipilih, format tajuk yang dipilih. Kan senang. Saya tak faham bila dia kata tak boleh nak guna bahasa Melayu. Saya betul-betul tak faham, sedangkan lidah Tuhan dah bagi, lidah tu adalah sesuatu yang sangat fleksibel. Kita boleh cakap pelbagai bahasa, asalkan ada perkataan nak dalam diri kita. Kalau nak markah, tolong nak cakap bahasa Melayu secara standard. Okey. Tok Soki kau lah bau budu, kau bau cencaluk ke, ikutlah bau laksa Penang ke, ikutlah. Tetapi kita nak markah kita tu. Awak nak ulang lagi subjek ni? Saya tak nak dah kalau ikutkan. Tak nak dah jumpa awak untuk subjek akan datang. Subjek kemahiran berfikir. Awak wajib lulus. Kemahiran menulis. Wajib lulus je. Bukan suruh dapat A pun. Wajib lulus. Tapi ada yang gagal. Sebab apa gagal? Sebab tadilah. Dia tak nak. Bila tak nak, itu yang jadi masalah. Okey? Jadi 30 minit saya bagi pada awak, saya akan estimate masa saya bermula daripada saya kata, okey, awak boleh mula tetapi saya akan kira 30 minit itu bermula daripada perkataan pertama anda. Perkataan pertama, pembentang pertama. Okey, bila dia dah mula bismillah, okey, saya pun akan tekan. Jadi daripada dia bermula bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus sehingga 30 minit. Habis 30 minit saya akan stop awak. Okey, jadi tolong ambil kira untuk pembentangan secara online sebab kita tak nak pembentangan ini menjadi asbab untuk awak dapat kosong. Okey? Benda mudah. Pembentangan isi tu mudah Isi ni memang mudah, tajuk mudah. Tetapi banyak kriteria lain yang anda kena ambil berat sebab sebenarnya anda membina kemahiran untuk anda gunakan satu masa nanti ketika anda pergi interview, temu orang kata pergi temu ramah, pergi untuk ambil kerja, interview kerja anda. Benda itulah sebenarnya sama dengan pembentangan. Awak datang depan awak ni untuk kerja kan, awak jumpa dengan majikan awak kali pertama, dia akan tengok apa? Dia akan tengok personality awak dulu. Dia tengok dulu personality, songkok tu sengit ke tak, baju iron ke tak, kasut tu kilat ke tak. Dia akan tengok personality yang pertama ketika awak berjalan duduk. Dia tengok personality. Lepas tu baru dia dengar isi yang awak cakap untuk soalan-soalan yang diberikan. Jadi di mana anda belajar? Dalam pembentangan. Tapi pelajar banyak ambil mudah untuk pembentangan. Saya paling suka pembentangan sebabnya pembentangan ni lah saya boleh tunjuk kepada lecturer saya, okey, saya adalah manusia yang macam ni. Saya yakin dengan isi saya yakin dengan diri saya, sebab itulah saya buka video, saya sembang, tangan saya gerak semua-semua, maksudnya saya tahu apa yang saya cakap. Okey, itu seorang pembentang yang baik. Okey, jadi ada sebarang soalan nak tanya saya? Ada apa nak tanya? Kau kenalin belaka dah? Takut dah? Puan. Ya, Yang betul ni kira ikut gilih kan lah. Yang kepala A, B, C, D.
Kalau ikutkan tu, ialah kita ikut giliran grup A, B, C, D. Grup A akan pergi dulu. Okey? Grup A akan pergi dulu. Kemudian B, C, D pun kena bersedia. Bukan kata, oh saya esok. Tak, tak. Semua kena bersedia. Kalau saya kata grup A dah habis kan, katakanlah grup A dia habis awal ke, dia tak gunakan 30 minit dia habis awal. Tak apa, itu terpulang pada dia. Itu cara dia membentang. Mungkin dia guna 20 minit je. Okey, saya kata ada masa lagi grup B bentang. Grup B tu kena bentang terus. Kalau tak, kosong. Okey, jadi jangan risau walaupun awak grup A, sebenarnya kalau untuk pembentangan lah, saya beritahu awak lah secara langsung. Kalau untuk pembentangan saya selalu memilih tempat pertama. Sebab apa? Okey, sebab kita main dengan psikologi penilai. Awak sekarang tengah main dengan psikologi saya. Orang yang pertama, perkara pro-nya ialah perkara yang best ketika jadi pembentang pertama ialah penilai masih segar. Penilai masih lagi orang kata masih segar dan masih baru nak panas enjin. Itu dua perkara. Masih segar maksudnya dia boleh fokus kepada pembentangan anda. Dia boleh fokus. Jadi dia akan bagi markah. Kalau awak buat yang terbaik, dia bagi markah yang terbaik untuk anda. Kalau awak buat tak baik, awak buat tak elok, memang dia bagi markah tak elok kat awak. Itu satu kelemahan lah. Sebab dia begitu segar, dia penilai pertama. Orang pertama. Tetapi yang kedua ialah dia apa tadi? Baru nak panas enjin. Bila nak panas enjin, dia tak akan banyak komen. Anda bentang, ada banyak salah pun kadang-kadang dia tak komen banyak. Pembentang kedua, ketiga, keempat yang selepas anda tu sebenarnya dia dah mula pembentang kedua dia dah okey. Dia dah okey, dia dah segar dan dia dah pun panas enjin. Selalu pembentang kedua memang kena kau-kau lah. Kalau kita orang bentang PhD kan, saya pembentang pertama, saya kena komen sikit je. Tapi pembentang kedua, kadang-kadang daripada saya punya komen dalam 10 minit dia bagi. Kadang-kadang pembentang kedua dalam setengah jam kena komen. Saya pun kadang segelak seorang lah. Itulah nak pembentang kedua sangat. Sebab memang psikologi pembentang pertama, penilai baru nak panas enjin. Dia baru tengok, okey, ni boleh cakap tak. Lepas tu bila dia tengok pembentang kedua, buat kesalahan yang sama dengan pembentang pertama, pembentang kedua memang teruk lah kena. Sebab tu saya memilih pembentang pertama. Jadi jangan risau. Walaupun grup A pergi dulu, ingat. Kadang-kadang yang pertama ni, orang kata soft. Soft pertama ni, kat situ kadang malaikat ada kat situ kan. Malaikat bagi banyak rahmat pada orang pembentang. Apa tu? Soft pertama ni. Jangan risau, insya-Allah. Yang terakhir tu, anda sebenarnya memang selamatlah. Anda ada masa yang terluang banyak kan. Untuk membentang. Lepas tu anda tengok yang ni salah, yang ni salah. Okey, kita akan betulkan. Jangan buat super dia. Itu pembentang terakhir yang bijak lah. Dia takkan buat apa yang orang lain dah buat salah. Dia akan buat yang terbaik. Tapi masalahnya kadang-kadang pembentang terakhir dalam kalangan pelajar saya pun bermasalah. Kenapa pembentang terakhir buat benda yang sama, kesalahan yang sama dibuat oleh orang-orang sebelum dia. Kadang saya pelik juga. Dia dah tengok kan, dia dah tengok saya cakap jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Tapi dia buat juga, dia pembentang terakhir. Sebenarnya pembentang terakhir, kalau awak bijak, you can get full mark. Semua ahli dalam grup boleh dapat full mark sebenarnya. Sebab anda ada masa untuk membetulkan slide anda, untuk membetulkan presentation anda. Tapi ramai yang tak buat macam tu. Ramai yang tak buat macam tu. Dia tak nak rasa diri dia pembentang terakhir, ini masanya kita kutip peluang yang ada. Tapi grup A, B, C sebenarnya waktu grup D present, A, B, C dah lene dah. Oh lega dah, tak mikir dah. Orang kata boleh tidur malam dah. Grup D tak boleh tidur malam lagi. Soal saya bentang kali pertama, memang saya tak tidur malam sebelum saya bentang. Tapi bila saya orang pertama bentang, saya tanya orang yang terakhir bentang tu, mereka kata, oh dia debar. Setiap kata kalau ada 10 pembentang depan dia, 10 kali dia debar. Kita dah tak debar dah, habis dah kita, bye-bye. Itu kan. Tapi orang yang terakhir bentang, dia akan debar. Dan dia sentiasa rasa apa yang dia buat tu salah. Dia nak betul, dia nak betul, dia nak betul. Jadi psycho pula lah orang hujung. Yang minta maaf lah tu. Tapi janganlah takut. Orang yang pertama bentang sebenarnya banyak kelebihan untuk anda. Yang penting anda boleh tidur lena. Berbanding orang yang bentang terakhir. Okey, ada lagi soalan? Tak ada Okey, jadi dalam Google Classroom nanti, Google, kehadiran Google nanti, apa yang kita belajar hari ini ialah pembentangan, perkara-perkara dalam pembentangan. Itu tajuk untuk awak tulis apa yang kita belajar dalam kuliah hari ini. Okey, jadi saya suka untuk menunggu hari Isnin tiba untuk saya dapat melihat pembentangan anda. Macam saya cakap tadi, untuk grup A, kalau awak rasa awak nak guna Google Meet, awak hantar link kepada saya.
awak jadi host. Saya tak nak jadi host sebab saya tak nak terlibat admit pelajar, tak nak, malas. Okay, sebab saya nak fokus kepada markah awak. Suruh orang lain jadi host. Awak jadi host ataupun orang lain jadi host. Tapi kalau tak nak guna Google Meet, awak boleh beritahu saya awal-awal dan saya akan buka Zoom. Sebab Zoom tak perlu jadi admit. Saya tak perlu admit awak. Saya bagi je link kat awak masuk sendiri-sendiri kan. Saya tak perlu admit awak. Okay, jadi kalau nak guna Zoom, cakap nak guna Zoom. Cuma kena belajar macam mana nak share Zoom. Itu yang penting Sekejap. Kalau saya boleh share kat sini. Okay, share screen. Share. Okay, tak jadi. Okay, kalau awak tak nampak, nanti saya tunjuk dalam video ni. Sekejap Nanti dalam video awak tengok kat ujung ni. Okay, saya ada tunjuk sekarang ni, dekat bawah ni ada perkataan share screen. Kalau saya tak menggalakkan awak present guna phone Saya tak galakkan guna phone sebabnya hanya mereka yang sangat pantas ataupun betul-betul tahu fungsi phone je yang boleh guna phone. Okay, untuk share screen, nanti dalam video tengok, awak klik share dekat sini dan akan keluar semua window yang awak buka. Lepas tu awak klik dekat window yang awak nak pergi. Contohnya awak nak pergi klik dekat window pembentangan, klik share sound. Okay, klik share sound, lepas tu awak klik share. Dan awak automatik buka window pembentangan anda. Untuk window pembentangan, tekan bawah ni. Lepas tu, slide lah. Okay, dia akan keluar slideshow. Macam saya cakap, untuk video ni, awak kena adjust supaya tidak mengganggu. Yang awak ni duduk tepi ni. Okay, yang ni alih tepi ni. Yang ni alih tepi ni. Supaya bila awak present, muka awak boleh keluar dengan comel. Okay, buka 4 pun nampak lagi. Okay, ini di antara benda yang awak tak belajar dalam kelas. Tapi saya beritahu awak untuk membantu. So, bila awak present, muka 4 orang boleh keluar kat sini. Dan juga saya boleh nampak semua isi awak kat tepi ni. So, isi sentiasa letak di sebelah kiri lah. Bila letak sebelah kiri, saya boleh nampak isi dan saya boleh nampak muka awak pada masa yang sama. Okay? Boleh ulang banyak kali video ni, nanti saya bagi link lepas habis. Saya upload ke dalam YouTube. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya lepas anda sebab saya nak bagi anda peluang untuk berbincang tentang apa yang awak nak buat untuk presentation. Okey, itu saja daripada saya. Sesungguhnya baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kurang itu daripada kelemahan saya. Apa sekalipun perancangan Allah ada yang terbaik. Kita harap Allah memudahkan urusan kita untuk presentation pembentangan anda minggu hadapan bermula pada hari Isnin. Okey. Baiklah, saya jumpa anda lagi. Jaga diri baik-baik semua dan bersedialah untuk pembentangan. Okey, give me all you can. Bagi sepenuh hati kerja anda buat sepenuh hati. Ya, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Madam. Terima kasih. InsyaAllah, Madam.